semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Bantuan dan Bapak semua. Salam sejahtera Malaysia. Setelah beberapa hari ini, sakit saja telinga mendengar berkenaan dengan akaun Bersatu dibekukan lah, memang ada RM 92.5 bilion diseleweng lah, RM 300 juta masuk dalam akaun Bersatu lah, dan di mana RM 260 juta yang dijejaki oleh SPRM di dalam akaun Bersatu. Jadi banyaklah spekulasi, banyak isu-isu hari ini. Namun setelah ini tular di media, satu kejutan kepada seorang pemimpin Perikatan Nasional, di mana Azmin Ali, nama yang memang tidak asing lagi. Terdapat satu berita, terdapat satu kabar angin bahwa Azmin Ali akan mendapat satu jawatan besar lagi. Azmin Ali dikabarkan bakal kembali menjadi Menteri Besar Selangor. Saudara-saudara, apa komen Anda? Mungkin ada yang menonton video ini, mungkin dari Selangor. Apa komen Anda sekiranya Azmin Ali bakal kembali jadi Menteri Besar Selangor? PN tidak menolak kemungkinan mencalonkan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor sekiranya menang pilihan raya negeri yang perlu diadakan sebelum Jun pada tahun ini. Timbalan Pengarah Jentera Pilihan Raya PN Selangor, Kapten B Datuk Dr. Zulkafli Hanafi. Beliau berkata, peluang sentiasa terbuka kepada bekas Menteri Besar Selangor itu yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Antarabangsa untuk kembali memimpin negeri ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Tanjung Karang bagaimanapun berkata, segala keputusan terletak kepada kebijaksanaan kepimpinan Perikatan Nasional bagi menentukan calon yang terbaik menjawat jawatan penting berkenaan. Peluang sentiasa terbuka kepada Azmin Ali sekiranya berjaya memenangi peringkat DUN, peringkat Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, Dr. Zulkafli berkata, PN, Perikatan Nasional juga yakin ke arah itu berdasarkan pengalaman Azmin yang dilihat membantu kemenangan di Selangor nanti. Namun, beliau juga berkata, Azmin juga Ketua Penerangan PN dilihat berdepan tugas berat, mempertahankan kerusi DUN Bukit Antarabangsa yang dimenangi pada PRU ke-14. Kerusi itu juga dijangka sengit kerana pengundi Melayu tidak sampai 50% dan ia semestinya sukar. Kita tidak menolak kemungkinan sama ada beliau kekal atau memilih DUN yang lain, mungkin berpihak kepada PN. Untuk rekod juga, Azmin menjawat jawatan Menteri Besar Selangor pada tahun 2014 sehinggalah tahun 2018 dan menjadi Adun Bukit Antarabangsa sejak tahun 2008. Dalam pada itu, Dr. Zulkafli berkata, PN yang melahirkan keyakinan mampu memenangi 33 kursi DUN dan kursi DUN pada PRN. Untuk rekod, DUN Selangor mempunyai 56 kursi. Adakah dengan ini keyakinan PN bahwa akan menang 33 kursi di DUN Selangor pada PRN nanti, di mana Selangor yang mempunyai 56 kursi dalam rekod yang sudah dicatatkan? Adakah dengan ini MB Selangor, yaitu adakah dengan ini Azmin Ali bakal menjadi semula kembali menjadi Menteri Besar Selangor? Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Sekiranya Anda setuju, Anda boleh komen. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, Mahkamah mengumumkan keputusan yang muktamad untuk timbalan Perdana Menteri, untuk Presiden UMNO, untuk Zahid Hamidi. Sebelum ini, Zahid Hamidi ada membuat satu request ataupun permintaan supaya beliau boleh dapat semula pasport beliau untuk menjalankan tugas rasmi sebagai
timbalan Perdana Menteri. Sekiranya beliau mempunyai tugas rasmi untuk keluar negara atas urusan negara, dan beliau perlu paspor itu supaya dapat melakukan tugas yang telah dipercayakan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu Perdana Menteri Malaysia. Akhirnya setelah Zaid Hamidi yang meminta paspornya dikembalikan sementara supaya beliau boleh melakukan tugas-tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri, akhirnya mahkamah membuat keputusan tergempar. Mahkamah benar pelepasan sementara paspor Zahid Hamidi. Oke, saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, apa komen Anda setelah mahkamah membenarkan pelepasan sementara paspor Zahid? Adakah ini akan memberikan kesan yang positif kepada kerajaan hari ini, ataupun kesan yang negatif? Dan apa pula pandangan daripada ahli-ahli politik yang lain? Oke, sebelum saya meneruskan, mohon kiranya jasa baik Anda untuk tekan butang like, share, dan subscribe channel ini. Bantu saya untuk kembangkan channel ini. Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi supaya paspor antarabangsanya dikembali secara kekal bagi membolehkan beliau menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri dengan lancar. Bagaimanapun, Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira membenarkan paspor itu untuk diserahkan sementara bagi membolehkan Zahid Hamidi membuat paspor diplomatik untuk urusan rasmi. Jadi mahkamah menolak permohonan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri juga untuk paspor antarabangsanya dikembalikan secara kekal. Jadi maksudnya untuk paspor Zahid Hamidi dikembalikan secara kekal itu memang ditolak oleh mahkamah. Namun Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira membenarkan paspor itu untuk diserahkan sementara bagi membolehkan Ahmad Zahid membuat paspor diplomatik untuk urusan rasmi. Hakim juga membuat keputusan itu selepas menekankan perlembagaan persekutuan yang menetapkan semua individu sama di sisi undang-undang dan tiada siapa atau golongan masyarakat yang boleh diberi keistimewaan serta melangkaui undang-undang. Jaminan diberikan kepada Ahmad Zahid Hamidi dengan syarat paspor diserahkan mengikut artikel 8 Perlembagaan Persekutuan. Namun, mahkamah mengambil kira tertuduh Ahmad Zahid yang kini adalah timbalan Perdana Menteri dan mempunyai tugasan rasmi, tetapi tidak boleh pada hari yang sama dalam prosiding mahkamah yang perlu dihadirinya. Mahkamah ada fungsi untuk dilaksanakan dan benarkan tertuduh untuk mendapatkan kembali sementara dokumen, yaitu paspor antarabangsa untuk membuat paspor diplomatik. Saya setuju dengan pendakwaan bahwa Ahmad Zahid Hamidi perlu kembalikannya kepada mahkamah selepas selesai buat paspor diplomatik. Terdahulu juga Peguam Bela Ahmad Zahid, Datuk Hisham Teh Poh Teik, berkata alasan permohonan itu seperti dalam afidavit sokongan difailkan anak Guam pada 20 Januari lalu dan pendakwaan tidak membantah perkara itu. Jadi saudara-saudara semua, akhirnya mahkamah membenar pelepasan sementara paspor Zahid, tapi tidak untuk pelepasan secara kekal. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Adakah ini akan memberikan kesan kepada ahli politik di Malaysia yang lain? Sekiranya perkara ini mungkin akan terjadi tahun-tahun akan datang, tidakkah ini akan dipertikaikan? Jadi ini satu keputusan mahkamah yang tergempar bagi saya. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.